Terima kasih Miza, salam sejahtera. Sarawak sedang menstruktur semula pendekatan ekonomi ke arah mencapai status negeri maju menjelang 2030 menerusi pelbagai inisiatif selain hala tuju yang jelas meskipun berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu penstrukturan semula ini menerusi pelan tindakan ekonomi Sarawak dengan memberi fokus terhadap pembangunan yang akan memanfaatkan rakyat Sarawak. Jelas Datuk Patinggi Abang Johari, pandemik COVID-19 telah memberi cabaran besar kepada kerajaan dan rakyat yang juga menuntut perubahan dalam pendekatan ekonomi lebih memfokuskan ke arah pendigitalan. Tambahnya, Sarawak memerlukan keuangan yang kukuh dan menggunakan sepenuhnya sumber negeri selain mempelbagai pendapatan serta mempertingkat bakat dalam pelbagai bidang yang terdapat di negeri ini. Langkah ini sekaligus membantu Sarawak mentransformasikan sektor ekonomi yang memerlukan kesatuan kukuh daripada pelbagai pihak. Ketua Menteri berucap pada Majlis Perasmian Konvensyen Parti Rakyat Bersatu Sarawak di Kuching. Dalam pada itu, beliau merangkap pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS turut mengingatkan semua parti komponen GPS untuk terus bekerjasama sebagai satu pasukan ke arah masa depan yang lebih kukuh menerusi mandat rakyat dalam pilihan raya negeri akan datang. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal dan Perindustrian dan Pembangunan Usahawan akan membina Anjung Usahawan yang merupakan projek utama kementerian dalam membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS di negeri ini. Menterinya Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Daro merupakan antara kawasan yang mendapat kemudahan tersebut yang akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-12. Dato' Amar Awang Tengah yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata ini adalah bagi memberi kemudahan untuk PKS dalam bidang pemprosesan dan penjualan produk masing-masing. Katanya Anjung Usahawan itu nanti juga boleh digunakan sebagai pusat pendaftaran untuk peniaga-peniaga di kawasan Daro dan sekitarnya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Dewan Masyarakat Daro dan penyampaian surat hak milik tanah Seksyen 18 dan Warta Seksyen 6 di Dewan Masyarakat Daro. Tambahnya, fasa kedua pembinaan rumah-rumah kedai kini sedang dirancang oleh pihak Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA bagi kegunaan masyarakat peniaga di kawasan berkenaan. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah menggalakkan lebih ramai usahawan mendaftar perniagaan mereka agar bantuan dan kemahiran dapat disalurkan. Dalam perkembangan lain, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memaklumkan kerja-kerja penyukatan Tanah Hak Adat Bumi Putera NCR akan diteruskan di bawah inisiatif yang baharu Kerajaan Negeri berdasarkan perundangan di bawah Seksyen Tanah Negeri sedia ada. Beliau mendedahkan lebih 900,000 hektar tanah NCR telah disukat sejak 2010 selain turut dilaksanakan ialah kerja-kerja penyukatan kampung-kampung tradisi. Kita juga menambah pekerja-pekerja kita lebih-lebih lagi untuk menjalankan kerja-kerja penyukatan yang melibatkan lebih daripada 400 kaki tangan, dan kita meneruskan kerja-kerja penyukatan ini. Kerja-kerja penyukatan ini adalah program yang berterusan. Dato' Amar Awang Tengah memberitahu demikian dalam sidang media di Dewan Masyarakat Daro selepas menyampaikan surat hak milik tanah Seksyen 18 dan Warta Seksyen 6 di Dewan Masyarakat Daro. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan surat hak milik tanah Seksyen 18 kepada 9 orang penerima, manakala 2 penerima bagi Warta Seksyen 6 selain cek pampasan tanah kepada 9 penerima. Selain itu, 2 orang usahawan perusahaan kecil dan sederhana Daro telah menerima dana pembiayaan skim kredit mikro Sarawak berjumlah RM615,000. Bagi bantuan usahawan teknikal dan vokasional, bantuan RM20,000 daripada Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak kepada Ahmad Firdaus Osman bagi perusahaan perniagaannya.
Kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 768 kes selepas merekodkan 5 kes baru positif hari ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan memaklumkan 4 kes melibatkan kluster Bah Arnab di Kuching, manakala 1 kes jangkitan tempatan. 4 kes adalah kontak rapat kepada kes positif COVID-19 yang dikesan melalui saringan kali kedua, iaitu pada hari ke-10 semasa kontak-kontak ini di dalam arahan kuarantin 14 hari. Indeks kes kepada kes-kes ini adalah kes ke-719, iaitu seorang warga negara yang mempunyai sejarah perjalanan ke kawasan berisiko tinggi jangkitan COVID-19 dari Sabah sebelum disaring dan didapati positif COVID-19 pada 6 Oktober. Mereka juga adalah kontak rapat kepada kes ke-730 yang juga telah mendapat jangkitan daripada kes 719. Kesemua kes ini adalah kanak-kanak berumur lingkungan 7 hingga 13 tahun dan merupakan adik-beradik, iaitu anak kepada kes ke-719 dan kes ke-730. Sementara itu, kes ke-768 merupakan seorang lelaki warga negara tempatan yang bekerja sebagai juruteknik swasta di sebuah hospital kerajaan di Kuching. Kes telah mengalami demam dan selsema pada 15 Oktober dan telah menjalani saringan COVID-19 di sebuah klinik kerajaan pada 16 Oktober. Keputusan ujian RT-PCR kes ini telah didapati positif semalam dan kes ini dikesan melalui aktiviti saringan individu yang bergejala. Dimaklumkan juga bahawa terdapat 1 kes telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital pada hari ini. Jumlah kes yang masih mendapat rawatan dan diasingkan di hospital adalah seramai 48 orang. Hari ini juga 10 pesakit dalam siasatan PUI yang baharu telah dilaporkan dan 2 PUI masih menunggu keputusan ujian makmal. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik.